Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik segmen bijak wang bersama Emas kali ini saya pilih mengenai pelaburan saham dan pelaburan emas. Mana jadi pilihan anda dan saya? Yang penting saya pilih kedua-duanya, iaitu pelaburan emas saya masuk juga pelaburan saham. Yang penting apa? Yang penting ilmu. Bukan pelaburan itu, tapi ilmu mengenai pelaburan emas dan juga pelaburan saham. Jom kita tengok apa 5 kriteria hari ini yang saya nak share mengenai saham dan emas. Perkara pertama yang anda kena tahu mengenai saham dan emas ialah mengenai modal. Okey, apabila disebut modal, maknanya kedua-dua investment ini, pelaburan ini memerlukan duit. Of course, jika you nak membuat pelaburan, you kena guna duit lebihan, bukan duit keperluan. Jadi pelaburan ini adalah mengembangkan duit. Daripada duit yang ada satu boleh jadi dua. Itu dinamakan pelaburan. Kena faham apakah istilah pelaburan dulu. We talk about the modal. Kedua-duanya memerlukan modal dan kedua-duanya boleh mula dengan modal yang rendah. Sama juga saham. Kalau saham kita beli satu unit itu dengan harga 10 sen. Contohlah, let's say 10 sen. Jadi baru kalau satu lot dia 100 unit, maksudnya baru kita habis kalau 10 sen baru berapa ya? 10 ringgit kan. Jadi dia bergantung kepada kuantiti lot yang kita beli dan harga per unit. Jadi saham juga kita boleh involve dalam modal yang kecil tapi profitnya sangat kecil juga. Jadi begitu juga dengan emas. Emas juga boleh diinvest ataupun disimpan dalam modal yang kecil. Seperti dalam GAP, which is kita dalam PGGO minimum boleh letak ataupun boleh simpan sebanyak 100 ringgit. Okey. Jadi faham ya, kedua-dua juga memerlukan modal. Sama ada modal kecil ataupun modal besar. Tengok dia punya berapa dia punya harga seunit untuk saham dan berapa yang kita nak beli untuk gram emas. Okey. Boleh juga beli dalam bentuk yang dalam amount yang besar, tetapi bergantunglah, maksudnya kalau dalam emas gram kita akan bertambah, dalam saham kuantiti unit itu akan bertambah apabila modal kita bertambah dan sekiranya ada keuntungan juga akan bertambah. Okey, perkara yang kedua yang perlu kita tahu mengenai saham dan emas ialah senang jual dan beli atau tidak. Okey, kedua-duanya boleh saya katakan ya. Untuk pembelian bagi saham memang kita lakukan secara atas talian melalui broker-broker pilihan anda. Begitu juga dengan emas melalui platform-platform yang anda pilih. Sama ada Kuwait Finance Bank ataupun Al-Rajhi Bank atau Maybank or company iaitu Public Go. Semua ini boleh dilakukan atas talian sahaja. Okey. Jadi jualannya lebih mudah berbanding kita nak beratur di kedai-kedai, lebih-lebih lagi PKP zaman COVID ni ya. Jadi semuanya boleh dilakukan di atas talian sepantas 1-2 second saja. Okey, manakala penjualan. Penjualan untuk saham sememangnya dilakukan di dalam atas talian. You boleh jual yang you beli saham, berapa unit yang you beli, berapa lot yang you beli, dan immediately you can sell guna harga semasa. Jadi you memang boleh jual saham itu atas talian dan memang kita buat jual beli semua atas talian ya, saham ya, melalui broker-broker yang dipilih. Manakala emas boleh dibeli secara offline and online. Begitu juga penjualan balik. Kalau saya cakap melalui PG Gold, sebab saya adalah dealer PG Gold dan I know more, maksudnya I lebih tahu dalam PG Gold lah berbanding dengan yang lain. Mungkin yang lain pun sama. Saya tak tahu banyak yang lain. Cuma saya nak share dekat sini, kalau dalam Public Gold you memang boleh beli secara online emas, either emas fizikal ataupun
GAP. GAP ni Gold Accumulation Program. Dua-dua you boleh beli secara atas talian. And then penjualan balik, kalau emas fizikal you dah beli, maksudnya you memang kena jual secara offline lah. Jadi kalau dalam program GAP, PG Gold akan boleh beli dalam talian. So you boleh jual atas talian juga. Itu yang menariknya. So bagi saya boleh simpul kat sini sama ada saham emas sekarang ni boleh berurus jual beli di atas talian sahaja. Okey, clear ya? Okey, perkara yang ketiga yang anda perlu tahu mengenai saham dan emas ialah risiko. Risiko ni benda perkara yang memang you kena ambil tahu sebelum you memulakan apa-apa investment. That's why you kena belajar dan ambil ilmu mengenai risiko. Mengenai setiap benda you kena tahu. Okay, that's why you mesti baca, you mesti berguru. For me lah pada pandangan saya. Jadi kalau saham dan emas ini dia kedua-duanya mempunyai risiko. Okey, mempunyai risiko, tengok yang mana yang kita boleh hadap risiko tersebut. Kalau macam saham, dia memang ada risiko. Sebab apa saya cakap ada risiko? Sebab sesuatu company yang kita beli saham tersebut, it possible dia boleh jatuh, ataupun contoh dia kena saman ke, ada isu ke company dia, so saham dia boleh going down. Jadi jika kita beli saham company A lah kita kata, maksudnya kita berisiko untuk menanggung kerugian tersebut. Jadi kalau emas, kita tengok graf dia daripada tahun 2000 sampai 2021, dia konsisten naik. Walaupun ada turun naik, tetapi kalau tengok trend line dia memang menaik. Okay, dia menaik. Dia tak adalah sampai balik ke harga asal tahun 2000. Kalau sekarang ni balik kepada harga asal tahun 2000, I rasa belum lomba lah orang yang tahu pasal emas ni. Macam habislah stok nanti. Itulah saya nak cakap bahawa kalau kita involve dalam pelaburan saham, kita memang kena tahu elok-belok daripada segi teknikal analisis, fundamental analisis, semua kita kena tahu news ke apa. So at the same time you kena faham risiko kerugian apabila kita involve dalam saham. Mental kena kuat, jiwa kena strong. Macam itulah. Kalau emas ni bagi saya naik turun ke apa, bagi saya relax je, sebab saya tahu dia akan naik, cuma masa yang akan menentukan dia naik. You just wait and see sajalah. Okay, itu faktor nombor 3 lah, perkara nombor 3 yang you should know. Okey, item yang keempat yang anda dan saya juga perlu tahu mengenai emas dan saham ialah mengenai keuntungan. Okey, senang cerita macam ni, in the short term, dalam 6 bulan atau sehingga 1 tahun, ada 2 tahun, keuntungan pulangan yang lebih okey sekiranya kita membuat pilihan yang terbaik ialah bagi saya saham. Maksudnya saya pernah buat dalam 1 bulan 2 bulan, benda tu boleh naik 30-40%. Benda tu saya boleh kata memang saham keuntungan dia lebih cepat dan lebih tinggi berbanding emas. Itu memang benda tu semua orang pun dah tahu, bagi mereka yang tahu, dan saya boleh bagi tahu sekali lagi bahawa keuntungan saham lebih tinggi jika saham yang kita beli itu adalah yang orang kata yang terbaik lah. Maksudnya kita pilih saham yang betul. Kalau keuntungan boleh jadi 40 ke 50% either dalam 1 hari ataupun 1 minggu ataupun dalam 1 bulan. 40-50% ni sangat tinggi lah. Kalau emas, tengok kepada tahun lepas tinggi, tahun ni kita belum awal tahun hari tu 240 lebih, sekarang dah naik dalam 260, dan hari tu naik kepada 270. Jadi kalau kedua-dua ni naik, tapi depends pada you punya modal lah. Kalau modal you rendah, keuntungan you rendah. Kalau modal you tinggi, keuntungan dia tinggi. Tapi bagi saham, kalau untung tinggi, ia juga possible untuk rugi banyak. Jadi boleh saya simpulkan bahawa saham untung dia lebih tinggi berbanding emas. Tapi emas for the long term is sangat bagus. Sangat bagus. Dia konsisten naik, insya-Allah. Okey. Perkara yang kelima ialah mengenai patuh syariah ataupun tidak.
Okey, untuk saham anda boleh lihat sendiri di papan utama broker-broker anda, macam contoh M+, dia memang dah show yang mana patuh syariah dan yang tak patuh syariah. Or else you boleh visit Malaysia BizTalk. Dekat situ dia bagi tahu yang mana saham compliant and non-compliant. Jadi kita janganlah pilih yang non-compliant. Jadi kita pilih yang compliant, patuh syariah. And then kita beli yang tu, kita berurus niaga yang tu lah. Okay, untuk emas, bagi Public Gold memang dia dah dah disijilkan patuh syariah. Jadi that's why saya pilih Public Gold untuk berurus niaga mengenai emas lah. Jadi either pelaburan ataupun simpanan memang saya ambil daripada Public Gold. Which is Public Gold ini merupakan satu syarikat yang pertama di Malaysia yang mengeluarkan emas pelaburan, yang menyediakan platform investment for emas yang patuh syariah ya. Sekarang mungkin ada yang lain tapi saya tidak pasti, anda boleh cek di Google. Okey. Jadi 5 faktor ini saya dah terangkan hari ini, which is semua you kena ambil kira sebelum you memulakan investment. No matter how you nak buat apa pun dalam dunia ini, pertama you kena baca, tanya orang. Kalau tak ada duit, tak boleh berguru, carilah buku. Cari buku, cari kat internet, cari dekat video-video yang orang sudah berjaya. And then you boleh apply in your life. You tengok perubahan apa dalam perubahan hidup you bila you telah mengubah cara dan habit you yang biasa-biasa ni. Jadi Assalamualaikum untuk semua. Salam sejahtera. Jumpa lagi di puncak kejayaan kita nanti. Ingat, bijak wang bersama emas akan bersama anda menyediakan information yang berkaitan keuangan. Assalamualaikum, sekali lagi jumpa lagi.